Kemarin baru siap poster. Kita dah live. Okey, dah live Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan pihak ISKAN dalam program Aspirasi Wanita. Kebiasaannya setiap hari kita akan bersiaran, kita akan invite tetamu-tetamu, kita akan jemput tetamu-tetamu kita untuk terus bersama-sama berbincang, memberikan tips panduan kepada usahawan. Dan pada setiap hari Rabu, seperti yang telah kita wartakan sebelum-sebelum ini, memang kita akan buka hari Rabu ini sebagai hari untuk kita meraihkan usahawan-usahawan ataupun wanita-wanita di luar sana. Kita bawakan wanita hebat hari ini, salah seorang antara barisan yang telah wanita yang telah kita kenal pasti. Hari ini kita sangat bertuah kerana kita akan bersama-sama dengan Puan Hajah Mazlina. Ini memang sangat terkenal. Beliau sangat terkenal antara pakar dalam bidang ternakan ayam. Dan hari ini kita nak duduk dengan beliau selama 1 jam untuk kita sama-sama melihat bagaimana beliau bermula dan bagaimana beliau boleh berkongsi dengan kita untuk terus memberikan tips dan panduan untuk kita terus sentiasa stabil dalam bisnes ini dalam tempoh PKP. Kita telah pun diberitahu oleh pihak kerajaan di mana PKPB ini telah pun diperkenalkan oleh kerajaan, tetapi dalam tempoh ini itu tidak bermakna PKP ini berakhir. Maksudnya kita akan meneruskan PKP ini jadi dalam keadaan terkawal. Sesuatu yang agak kita semua tahu macam hari ini sahaja PDRM telah pun memberitahu mereka telah menerima sebanyak 605,723 permohonan rentas negeri. So maksudnya kita masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga kerana pergerakan rentas negeri akan bermula. Jadi kepada mereka yang tidak terlibat dengan rentas negeri ini, terus berada di rumah, sekiranya mula bekerja, pastikan sentiasa menjaga keselamatan. Jangan lupa untuk terus memakai topeng, memastikan sentiasa bawa sanitizer, teruslah mengamalkan cara hidup yang sihat. Baik, saya lihat dah ramai join kita punya sesi. Kita ada Puan Azmah, terima kasih Puan Azmah, terima kasih Puan Nur Nasir, Puan Sofia pun ada, Puan Nuna, Puan Sarah Lovely Delvi pun ada, Encik Adam Zakwan pun ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puan Hajah Mazlina. Waalaikumsalam Puan Nora. Masya Allah, hari ini kita punya tetamu daripada jauh jauh di utara sana. Kita ada Puan Mazlina, Puan Hajah Mazlina, Tokyo Besar Ayam Bismi. Sebelum itu Puan Hajah nak tanya, kenapa brand itu Ayam Bismi? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu soalan yang paling-paling selalu ditanya lah, kenapa Ayam Bismi. Okay, sebenarnya semua para hadirin yang hadir, yang menonton Zoom pada hari ini, terima kasih. Dan saya ingin menjawab soalan ke Puan Nora tadi tu. Sebenarnya bermulanya Ayam Bismi adalah melalui Tuan Haji Jeffrey, iaitu suami saya. Dia yang founded Ayam Bismi ni sebelum saya berkahwin. Saya berkahwin dengan dia pada awal tahun 1990. While the business ni dibina pada tahun 1988, hujung 88, bersama seorang mamak. Mamak ni of course dia perkataan Bismi itu adalah sesuatu yang sangat relevant, famous lah bagi dia. Sebab tu syarikat pertama yang mereka tubuhkan adalah memproses dan menjual ayam Bismi.
Itu syarikat yang mereka tubuhkan dan akhirnya kalau tuan-tuan pernah ikuti cerita Tuan Haji Jeffrey, bagaimana pada hari pertama dia ditinggalkan oleh dia punya partner ni. Jadi sembelih 50 ekor hanya laku 20 ekor yang lain. Itu ada cerita Tuan Haji punya cerita lah, story tu. Jadi di situlah bermulanya Bismi dan partner dia tinggalkan dia terkapai-kapai dan dia terpaksa meneruskan bisnes ni juga sebab dia dah malu pada orang kampung, dia dah malu pada keluarga dia. Okey, dari situ kita teruskan, kita tubuhkan Bismi Cergas Sdn Bhd. Semasa tu belum lagi ada tentang ayam Bismi sebab kita belum ada kesedaran tentang branding dan sebagainya. Bayangkan perniagaan ini bermula pada tahun 1988 dan seterusnya hanya pada 2016 baru kita brandingkan, baru kita register trademark ayam Bismi tu. Jadi lama lah dan seterusnya kita tubuhkan ayam Bismi Sdn Bhd. Jadi benda tu rupanya ada satu kebaikan bila sekarang kita tersedar bahawa tagline kita yang terbaru ni yang kita cipta adalah sebelum makan, bismillah dulu. Sebelum beli ayam, bismillah dulu. Maksudnya branding kita tu dah memang dekat. Jadi kita akan teruskanlah dengan jenama ni, which terbaru pun kita tubuhkan syarikat Ayam Bismi Food Sdn Bhd untuk kita buat further product. Jadi perkataan Bismi tu akan menjadi kita nak buat sampai orang cakap macam Milo tu minuman coklat, ayam tu ayam Bismi. Sampai ke level tu lah. Okey. So memang menarik. Kebetulan kita ni dalam apa pun amalan kita setiap hari, bukan hanya sekadar makan, nak mulakan sesuatu kerja pun kita ni patut bismillah dulu kan. Alhamdulillah. Sedang elok Puan Hajah. Baik. Puan Hajah, sebenarnya kita kenapa kita menjemput Puan Hajah menjadi kita minta tamu pada hari ini adalah kita sebenarnya nak memberi inspirasi kepada semua yang sedang bersama-sama dengan kita, terutamanya wanita-wanita kerana dalam tempoh PKP ini kita telah pun diberitahu macam mana struggle-nya perusahaan kecil dan sederhana ni yang mereka ni perlu menerima hakikat bahawa cara menjalankan perniagaan ni dah kena berubah. Mereka dah kena start mula menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Maknanya kena adapt dah dengan new norma. Walaupun dulu rasanya kita masih ada pilihan, nak ke tak nak, tapi sekarang ni kita dah tak ada pilihan. Baik, sebelum kita pergi kupasan dalam topik yang itu, kita mungkin ada lagi sebahagian daripada kita punya audiens di luar sana yang masih lagi belum mengenali Puan Hajah. Puan Hajah ni memang berasalnya daripada orang Kedah lah ya? Tak, saya orang Perlis. Saya adalah anak tunggal kepada pasangan suami isteri. Kalau tuan-tuan puan-puan wanita. Kalau puan-puan nak tahu, nak ikuti saya, ikuti Facebook saya, Mazlina Kamarudin MK. Jadi di situ saya selalu sharing bahawa saya ni adalah seorang anak kampung yang miskin di mana bapa saya mempunyai seekor kerbau untuk membajak sawah dan duit itulah digunakan untuk menyara saya. Dan saya juga ayah saya hanya ada satu basikal yang dia akan gunakan untuk menghantar saya ke sekolah. Jadi dan selepas dia hantar saya, dia akan balik ambil kerbau tu dan membajak sawah tu. Pengalaman-pengalaman yang saya lalui ini amat menyokong saya lah sebab saya telah melalui semua pengalaman-pengalaman ni dan saya faham orang susah tu, saya faham. Jadi pendidikan pula saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kayang dan seterusnya saya masuk asrama, saya masuk Sekolah Menengah Derma. Kalau orang Perlis tahulah Sekolah Menengah Derma ni, dia agak selected sedikit, bawah sedikit daripada sekolah sains. Tapi bukanlah saya ni pandai mana dan cita-cita saya dahulu sebagai anak kampung ni ialah kita tinggal di kampung yang pesawah padi kan. Jadi apa yang kita nampak orang yang paling ada pekerjaan yang lebih sikit daripada penanam padi ni cikgu lah kan. Jadi kita pun rasa okeylah mungkin jadi cikgu lah. Tapi bila saya habis tingkatan 5 tu saya gagal masuk ke maktab kerana result saya tak cukup untuk saya masuk ke maktab dan seterusnya saya masuk ke ITM, saya belajar dalam bidang analisa pelaburan.
Saya tidak ada satu, ialah kita anak kampung, kita tak ada satu tujuan yang jelas. Kenapa kita belajar tu, kenapa kita belajar ni. Kita masuk ITM sebab kita tak ada pilihan. Itu je lah pilihan yang kita ada. Dan saya melalui pendidikan saya di ITM, masa tu di Shah Alam, dan seterusnya bila balik habis belajar, saya tak nak duduk di Perlis sebab di Perlis ni saya hanya ada saya dan of course saya sayang arwah mak dan ayah saya, tetapi saya dah puas hidup dalam kesunyian. Maksudnya bila kita anak tunggal kan, jadi kita tak ada kawan dan sebagainya. Jadi saya memilih untuk duduk di Kedah, bekerja dengan hanya gaji RM270 pada tahun 1989 sebulan. Pada masa saya nak masuk kerja mula-mula tu saya dijanjikan 350, tapi sebenarnya gaji yang dibayar kepada saya 270. Jadi dari situ saya kenal dengan Tu Haji. Makanya Tu Haji masa tu peniaga ayam secara kecil-kecilan. Dialah yang tangkap ayam, petang-petang dialah yang sembelih ayam, pagi dialah yang hantar ayam semua kan. So very tiny punya business dan semuanya kerja menggunakan tangan. Adapun seorang saja yang membantu dia. Jadi benda tu kita lalui lah. Seterusnya dia ada sedikit wang dan dia buat satu perniagaan dengan kawan-kawan dia menguruskan chalet di Langkawi. Tapi sebenarnya saya mohon kerja di Langkawi tu dan di situlah saya berjumpa dengan dia. Jadi seterusnya dalam masa tak sampai 6 months macam tu kita berkahwin, dan apabila berkahwin bermakna saya bukan saya kata terjerat, maksudnya saya bila suami kita berniaga, kita mesti ada strategi macam mana nak bantu perniagaan suami kita. Tapi kalau pada masa tu saya terus kepada menceburi bidang perniagaan dan pengalaman kerja, Puan Nora, saya terus sambung ke situ, pendidikan dan pengalaman kerja. So apabila saya bersama Tu Haji, saya lihat bisnes dia pun masih kecil. Saya perlukan pengalaman untuk saya tahu, saya yakin bahawa bisnes dia ni akan membesar, bisnes kami ni akan membesar suatu hari nanti. Dan pada masa berkahwin tu, saya bekerja, mencari kerja di 4 buah syarikat. Di 4 buah syarikat untuk saya belajar banyak macam manakah cara menguruskan perniagaan. 1 tahun saya join satu syarikat, saya belajar, and then saya join syarikat yang lain, saya belajar, dan dengan pengalaman itulah, padahal pada masa tu saya boleh je terus join bisnes suami saya. Tetapi saya memilih untuk bekerja di dalam 4 buah syarikat ni untuk saya menimba pengalaman. Dan pengalaman itulah yang saya bawa dalam mentadbirkan Ayam Bismi sekarang. Back to you. Okay, so agak menarik. Betul lah kita pun selalu bila kita duduk dengan usahawan, kita selalu bagi tahu mereka ni memang inilah terbuktinya daripada orang yang expert dalam industri. Maksudnya bila kita nak buat bisnes ni, kita kena ada modal ilmu juga. Maksudnya dia tak boleh mengedah buat je. Maknanya Puan mengambil mengambil langkah-langkah dengan belajar dulu sebelum betul-betul menceburi dalam bidang perniagaan membantu suami. Baik. Saya juga difahamkan Puan Mazlina ni adalah ahli majlis tertinggi Dewan Perniagaan Islam, itu di PIM, Dewan Majlis Tertinggi Dewan Perniagaan Islam Malaysia, di mana Perdagangan Islam Malaysia, DPIM. Jadi saya lihat contribution yang Puan Hajah boleh berikan ni memang besar juga kepada Malaysia. Mungkin Puan boleh share sedikit? Okay, bila kita bergerak, bila kita berniaga ni, of course kita perlukan circle kan. Jadi circle ni terpulanglah. Macam saya adalah juga sebagai ahli majlis InScan, Board of Trustee InScan, ahli pemegang amanah. Jadi dalam InScan ada kepakaran-kepakaran tersendiri, dan melalui Dewan Perdagangan Islam ni, ianya dianggotai oleh contohnya pemilik hotel, construction, tetapi kami lebih berteraskan kepada Islam. Sebab itu dinamakan Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Maka untuk kita untuk kita menaikkan kita punya semangat, untuk kita sharing, untuk kita bersama-sama membantu, kita perlukan agensi atau NGO sebeginilah. Jadi saya memilih
Dewan Perdagangan Islam Malaysia ni adalah kerana bermula daripada saya dulu bergerak bersama arwah Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Pada masa tu saya bergerak bersama beliau di dalam Dewan Perdagangan Islam Malaysia Biro Korporat, bermaksud bersama dengan JCOP, KULIM dan sebagainya, kami bergerak bersama-sama. Jadi ianya bermula pada tahun 2007 saya tak silap pada masa tu. Dan kalau orang tanya saya, mentor you siapa? Mentor saya ramai, tetapi mentor saya yang pertama adalah arwah Tan Sri Muhammad Ali Hashim. Sampai hari ini kalau saya rasa down, saya akan ingat kata-kata dia kepada saya, Mazlina, langkah sejuta langkah you di hadapan bermula pada langkah pertama you hari ini. Saya berdiri di depan dia dan dia habis mengatakan perkataan tu, saya berhenti, saya terdiam seketika dan seterusnya langkah saya yang pertama pada waktu itu adalah langkah saya yang telah menjadi berjuta-juta langkah yang menyebabkan saya berada pada tahap ini hari ini. Dan kata-kata tu serta gambar beliau arwah berada di pintu pejabat saya. Sebab saya harus mengingatkan diri saya bahawa apa yang saya buat ni adalah bukan hanya untuk diri saya. Saya dilahirkan, saya berada di muka bumi ini bukan hanya untuk diri saya. Kita dijadikan Allah untuk beribadat dan untuk menjadi khalifah, untuk membantu orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi bersama-sama dengan Dewan Perdagangan Islam ni selaku ahli majlis tertinggi, kami masih lagi ada nafas-nafas perjuangan, roh perjuangan yang telah diterapkan oleh arwah Tan Sri Muhammad Ali Hashim, di mana beliau amat menekankan kepada wakaf korporat, kepada jihad bisnes, di mana jihad bisnes kalau puan-puan tahu, kita tidak mampu mengangkat senjata. Kan, kalau saya nak suruh pergi Syria, saya takut kan, kita takut. Kita tak salah sebenarnya, kita boleh mainkan peranan kita. Kalau saya tak mainkan peranan saya dalam menjaga ayam halal, di mana kita tahu bahawa ayam ni adalah satu makanan yang sangat sensitif. Kalau tuan-tuan nak makan ikan paus ke, ikan jaws ke, ikan apa, dia tak perlu disembelih. Dia tak ada dalam hukum yang ikan tu kena disembelih. Kalau nak makan siput ke, nak makan apa siput besar, tak perlu disembelih. Tetapi ayam ni perlu melalui sembelihan-sembelihan yang ditetapkan oleh agama Islam, di mana benda-benda ini pun banyak diterangkan di dalam Al-Quran bahawa memakan makanan yang halal ni akan menjaga hati kita. Dan saya ambil tanggungjawab tu sebenarnya sebab kita takut apabila kita tidak menjaga makanan halal ni lah yang akan menyebabkan masalah-masalah sosial, akan menyebabkan alim ulama pun kalau tanpa sedari dia termakan ayam yang syubhah tidak halal, menyebabkan dia akan malas membaca Quran dan itu adalah menjadi dosa kepada kita. Jadi itulah menyebabkan saya begitu struggle lah bersama ahli Dewan Perdagangan, bersama sebagai ahli majlis tertinggi ni, untuk kita bersama-sama pergi menyebarkan kepada orang bahawa benda ini adalah penting. Halal ni adalah sepatutnya menjadi way of life kepada kita. Itu. Okay. Pass back to you. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Puan Mazlina atas perkongsian tu. Baik, mungkin masih ada lagi yang baru menyertai kita, Puan Mazlina. Waalaikumsalam Puan Rohana. Kita punya Director CS Puan Rozia Ismail juga bersama-sama dengan kita. Kita ada juga Puan Liz Osman, Puan Rohana, Puan Nuraini. Assalamualaikum. Terima kasih kerana join program kita pagi ini. Kita kepada mereka yang baru saja join the session, kita hari ini kita bersama-sama dengan wanita yang hebat daripada utara sana. Beliau juga adalah salah seorang daripada Board of Trustee ISKCAN. Setiap kali perbincangan dalam mesyuarat kami sentiasa akan terkesima dengan setiap butir-butir perkataan yang keluar daripada mulutnya itu memang macam mutiara. Setiap kali perbincangan beliau akan sentiasa melahirkan idea-idea yang bernas. Maklumlah orang industri sudah pastinya latar belakangnya hebat, pengalamannya juga hebat. Masya Allah, terima kasih Puan Mazlina. Baik, kepada mereka yang baru juga join kita ataupun yang belum pernah lihat bagaimana perniagaan Puan Mazlina ni, baru-baru ini kami sebelum tempoh PKP Puan Najah
kami telah dijemput oleh Puan Haja dan juga Tuan Haji untuk pergi melawat ladang ayam bismi di utara Semenanjung. Mungkin kita boleh mainkan sedikit video untuk kita share dengan semua audien bagaimana keadaan bisnes Puan Mazlina. Mungkin kita boleh minta bantuan daripada tim Technical InScan. Okey, tak apa, sementara menunggu video tu dimainkan, nak bertanya jugalah. Kita tahu yang Puan Haja kata tadi tiba-tiba you termasuk dalam bisnes ini kerana berjumpa dengan Tuan Haji di awal sekitar tahun 1980-an, 88, 89, 90 tu, dan kemudiannya berkahwin dan sudah pastinya selepas bekerja selama beberapa tahun dalam 4 company tu. Jadi Puan pun terus bantu dengan Tuan Haji dalam bisnes. Tapi itulah yang menariknya Puan Haja. Saya melihat Puan Haja punya bisnes ni macam apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah dan juga isteri di mana mereka sama-sama buat bisnes. Selalunya orang kata buat bisnes kalau husband and wife ni kadang-kadang ada isu. Betul ke Puan Haja? Soalan tu memang patutnya ditanya. Sebab business husband and wife ni dia kena pakai different topi. Clear tak my voice? Clear? Dia kena pakai different topi. Maksudnya pada masa bilakah kita sebagai suami isteri, pada masa bilakah kita sebagai partner di dalam bisnes. Jadi untuk memulakan bisnes sebagai suami isteri ni banyak kebaikan dan juga adalah halangan-halangan yang kita perlu hadapi. Yang pertama, kita perlu tentukan apakah kepakaran kita dan apakah kepakaran pasangan kita atau suami kita. Saya bagi contoh macam saya adalah orang yang lebih kepada communication, saya lebih kepada mentoring, coaching staff, HR, account, saya lebih kepada situ. Tetapi saya lemah dalam bidang strategik. Maksudnya untuk saya nak, contohnya ayam, bila kita nak predict ayam untuk kegunaan hari raya, kita dah kena masuk 35 hari sebelum untuk kita dapatkan bekalan pada hari raya, dan ini adalah kelebihan Tu Haji. Jadi dia lebih kepada strategik, dia akan lihat ayam ni dah nampak berlebihan, maksudnya kita kena jual dengan cepat walaupun harganya sedikit murah. Itu adalah kelebihan Tu Haji. Dan kita juga kena menentukan apabila kita nak bisnes suami isteri ni, kita juga kena menentukan jawatan dengan jelas. Apakah jawatan dia dan apakah jawatan kita. Sebab macam saya di sini, saya sebagai managing director, maksudnya pengarah urusan, dan Tu Haji adalah sebagai founder ataupun chairman. Bermaksud segala, namun begitu, walaupun jawatannya begitu, ada perkara-perkara yang contohnya staf akan datang merujuk kepada saya dan ada perkara-perkara yang staf akan merujuk kepada Tu Haji. Yang ini kadang-kadang kita tak boleh nak limitkan sangatlah. Tetapi kita kena jelas bahawa yang itu adalah bidang kuasa dia, yang ini adalah bidang kuasa kita. Dan apa-apa yang di bidang kuasa kita, kita yang akan membuat keputusan, dan kalau dia rasa tak setuju, dia boleh menasihatkan kita dan kita brainstorm. Saya dengan Tu Haji kalau brainstorm, staff takut. Memang macam nak telan. Memang brainstorm pun, tapi bila kita dah dapat satu keputusan, kita dah buat walaupun keputusan tu gagal. Contohnya saya Tu Haji buat satu keputusan, saya setuju. Kalaulah perkara tu gagal, jangan sekali-kali kita keluarkan ayat, itulah dulu I dah cakap dah dengan you, jangan buat macam tu. Itu adalah pantang dalam rumah tangga dan pantang di dalam bisnes. Macam itulah. Kalau kita dalam rumah tangga pun saya nak pesan, sebab saya ni 24 hours bersama. Tambahan sekarang ni PKP, kalau dulu Tu Haji subuh ke masjid kan, Zuhur. Sekarang ni dah
tak pergi ke masjid kan. Maksudnya 24 hour bersama. Di rumah and then datang kerja. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau tidak ada kesefahaman tu, tidak ada kesefahaman ni dia akan wujud berdasarkan kepada saya spiritual of course lah, kita akan minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah supaya pasangan aku ni yang terbaik, yang terindah bagi aku kan. Tetapi kita juga perlu ada strategi. Macam mana strategi dia? Kalau asyik minta doa tapi asyik nak bergaduh, nak cari pasal je, tak menjadi juga kan. Dan benda ni akan hal di rumah akan datang ke pejabat rumah dalam kereta. So benda-benda tu kalau you nak dulu pada masa pertama kali saya ikut kelas dengan saya punya mentor, dia kata kalau nak buat bisnes jangan buat husband and wife. Oh, saya dah macam aku salah masuk kelas ke ni? Dah aku memang bisnes husband and wife kan, kenapa pula aku nak kena keluar daripada masalah ni? Tetapi apabila dia melihat ramai selepas tu student dia ni bisnes husband and wife, dan dia pula menerima benda tu sekarang, dan dia meletakkan mengajar kami bahawa okey, kalau bisnes husband and wife harus begini-begini. Cabaran dia memang besar, tetapi kalau you dapat melakukannya memang you akan rasa puas. Dan sampai sekarang ni saya terlibat pula dengan anak dan menantu di dalam bisnes. Ini lagi lah hebat cabaran dia. Di manakah anak nak panggil kita sebagai puan, di mana anak nak panggil kita sebagai mama. Memang susah, tetapi kalau kita dapat buat, kita akan dapat menunjukkan kepada orang lain bahawa sesuatu bisnes tu boleh dibuat dengan keluarga, tetapi mesti berpandukan kepada sistem dan SOP yang jelas. Jangan tak ada SOP kalau buat bisnes macam keluarga, itu akan jadi masalah lah. Okay, so itu satu tips yang hebat kerana telah dipraktis selama beberapa tahun. Saya rasa secara tak langsung pelibatan Puan Hajah dalam bisnes ni dah mencecah 30 tahun. Jadi dah macam-macam cara dan kaedah yang telah pun diguna pakai, dan pastinya kalau itu keluar daripada mulut Puan Hajah maknanya betul lah tu. Baik, Puan Hajah, kita juga nak tahu macam mana dan apakah potensi industri ayam ni sebenarnya, because saya melihat kalau saya ambil diri saya lah, untuk memulakan bisnes ayam ni bukan senang kerana mungkin modalnya besar, kena perlu ada barisan belakang kita ni kuat. Jadi macam Puan Hajah sendiri, macam mana Puan Hajah bermula? Ini mungkin nak memberi tips ataupun panduan kepada mereka-mereka yang rasa nak mula dalam bisnes ini dan bagaimana mereka boleh terlibat. Okay, sebelum tu saya kena terangkan kenapa tajuk tu ayam dan arnab. Saya lupa nak terangkan. Kenapa ayam dan arnab? Sebab daripada dulu orang bertanyakan kepada saya, kenapa you berniaga ayam? Kenapa you berniaga ayam? Dan saya akan jawab, saya kata saya berniaga ayam sebab saya tahu walau dalam keadaan apa sekalipun orang akan makan ayam. Saya faham macam tu. Dan saya selalu beritahu kepada orang, kalaupun saya tahu orang kita boleh makan arnab kan. Saya faham tu. Tetapi pada saya sendiri tak mampu nak makan arnab. Yang ni saya kena minta maaf kepada orang yang membelah arnab dan sebagainya. Pada saya tak mampu makan arnab disebabkan comel dia, disebabkan lompat-lompat dia comel, dan saya tak boleh bayangkan macam mana a slick of knife tu nak sembelih benda yang comel macam tu, dan saya rasa macam itu macam kucing. Jadi saya selalu menjawab macam tu, dan saya katakan kepada orang yang bertanya kepada saya yakin. Dan mentor saya pernah berkata bahawa sesuatu bisnes ni kalau dia ada demand adalah satu bisnes yang mudah dibuat. Bukannya bisnes yang kita nak create demand tu. Maksudnya contohnya kita nak buat satu bisnes tudung yang memang pakainya macam kita nak cerita, kita yang nak kena create benda tu. Kita nak buat fashion tudung ala-ala bakul ke whatever. Benda tu mungkin cantik tapi kita nak educate orang. Jadi mentor saya berkata bisnes yang you ada ni benda yang dah ada demand. Jadi teruskan. Dia kata benda-benda yang macam ni. Dan di masa PKP ni, alhamdulillah, macam mana pun orang terpaksa makan. Jadi bila orang duduk di rumah, orang lagi makan. Dan apabila orang duduk di rumah, orang berfikir bahawa aku nak hidangkan kepada keluarga, mestilah aku nak ayam yang aku yakin halal. Dan tambahan pula bismi ni adalah ayam daripada ladang dan sebagainya. Dan orang berfikir perkara-perkara sebegitu.
berbanding dengan kalau kita bekerja, kita makan di kedai kan. Apabila kita makan di kedai, kita takkanlah nak tanya, mamak ni ayam beli kat mana? Sekali dia kata, you keluar sekarang. Kan? Jadi, you keluar sekarang, you jangan main dah saya punya kedai semua kan. Jadi benda-benda yang begitu dan saya nak katakan bahawa Alhamdulillah bila saja PKP ni, pertambahan jualan ejen-ejen saya sangatlah sangat meningkat. Sebagai contohnya, ada seorang follower Facebook saya ni, dia adalah seorang cikgu dan dia tinggal di Selayang dan dia menjadi ejen saya apabila dia rasa tertarik dengan posting-posting di Facebook saya. Dan apabila pasar Selayang ditutup, kan, bila ada isu COVID dan sebagainya dan demand dia sangat meningkat. Dan dia menjual saya rasa dah 500-600 ekor ayam dalam masa PKP ni. So benda-benda macam tu bukan hanya dia rasa seronok, saya lebihlah lagi merasa seronok sebab keuntungan yang kami bagi untuk sebungkus tu adalah RM3. Jadi kalau satu hari tuan-tuan dan puan-puan boleh jual 10 bungkus, 10 pack dah RM30. Kalau 20, kalau 30 dan benda-benda begini pada saya akan menyediakan ayam di peringkat ladang dan sebagainya. Saya perlukan channel-channel pemasaran begini. Jadi bisnes-bisnes ni bila kita dah tahu dah sekarang dah terbukti. Kalau dulu saya kata ke orang, kenapa pilih bisnes ayam? Ya, saya pilih bisnes ayam sebab benda ni walau dalam apa keadaan sekalipun orang makan ayam, orang tak dapat merasakan benda ni lagi. Belum dapat merasa sebab benda tu tidak terjadi. Tetapi apabila sekarang ni benda ni dah berlaku. Maksudnya kita dah tahu bahawa COVID kita tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Tetapi demand untuk bisnes ayam kami ni Alhamdulillah meningkat daripada biasa. Which kita kata ramai orang yang suffer, yang struggle untuk nak buat bisnes, tak boleh buka perniagaan dan sebagainya kan. Orang pun terpaksa berjimat duit, tak akan berbelanja kepada benda-benda yang tak perlu. Tetapi tentang makanan ni orang tak akan berubah. Tak akan berubah lah. Jadi pada saya, kalau tanya kenapa pilih industri ini, adakah akan kekal dalam industri ini sampai bila-bila? Jawapannya saya akan jawab bahawa ya, saya tak menyesal memilih industri ini. Dan yang kedua, saya akan kekal selama-lamanya di dalam industri ini. Tetapi saya akan menambah pusingan. Ibarat kalau bisnes ayam ni kita kata kita main gasing tau. Mula-mula putaran tu kecil, dia akan jatuh, kita main balik gasing dan seterusnya putaran tu akan menjadi semakin besar. Juga ibarat seperti kita main layang-layang, mula-mula kita naikkan dan seterusnya layang-layang itu akan terbang tinggi. Itulah ibarat bisnes ayam. Jadi saya akan terus melakukan bisnes ni. Okey. Terima kasih Puan Mazlina. Maksudnya itulah kenapa Puan Mazlina dan Tuan Najim memilih ayam. Tapi betul Puan Mazlina dalam tempoh PKP ni kita boleh lihatlah rata-ratanya memang kalau kita tengok dalam Facebook ke Instagram ke, kebanyakan resepi yang dikongsikan adalah masakan menggunakan ayam. Itu kita tak boleh nafikan. Bila lah kita scroll pun akan keluar resepi-resepi masakannya menggunakan ayam. Dan jangan kata orang lain, anak-anak saya sendiri kalau kita tanya nak makan apa hari ni, perkataan ayam tu takkan terlepas daripada mulut dia orang lah. Tak kisahlah masak sup ke, masak kicap ke, tapi memang ayam. Baik, Jay, kita ada soalan Puan Hajah, tapi sebelum kita nak pergi ke soalan ni, saya dapat signal daripada tim saya. Tadi kita dah tayang sikit video VT berkenaan dengan ladang Puan Hajah. Jadi kita nak tayangkan lagi sekali sebab mungkin ada yang baru menyertai kita. Mungkin kita boleh minta teknikal Iskan, Cik Kai untuk mainkan video tu tadi semula.
Okey, terima kasih kepada Ayam Bismi lagi sekali kerana menjemput kami untuk pergi melihat sendiri bagaimana situasi. Kalau lihat tu ya Allah, dia punya farm tu memang besar Puan Mazlina. Ha. Itu berapa dalam saya tak tahu nak panggil apa, rumah ayam ke, Ha. panggil reban ke kan. Tapi kalau reban tu lain, itu kita panggil apa tu Puan Mazlina? Dia yang di dalam kita sebagai Ayam Bismi ni dia ada 18 lokasi ladang. Total capacity ternakan kita 2 juta lah, mendekati 2 juta kalau dalam semua ladang tu penuh. Jadi kita ada 18 ladang berlainan lokasi dan di dalam ladang tu dia punya rumah tu kita panggil reban. Kalau panggil reban, kita panggil reban. Rumah nombor 1, rumah nombor 2 kita panggil apa? Reban lah kot. Reban ayam, bukan reban. Reban tu sebenarnya jenama macam reban yang mak-mak kita dulu kan buat reban. Dan dia depend ada sesetengah dalam 18 tu ada lokasi yang tanah dia kecil. So ada yang dalam 100,000, ada yang tanah dia agak besar 200,000. Dia depend kepada lokasi ya. Tapi saya nak beritahu bahawa mungkin benda ni satu pengetahuan lah ya. Bila kita berniaga ayam ni, bila kita menternak ayam ni sebenarnya dia kena dalam kawasan yang berjauhan di antara satu sama lain. Jadi kalau berdekatan sebab ayam ni dia cerita dia akan masuk ayam tu dan kita akan ternak dia dan kita tangkap dan kita harus bersihkan ladang tu, buang semua najis itu dan kita harus sembuh supaya hilang bakteria, virus dan sebagainya baru kita masuk anak yang baru. Just very fragile sebenarnya industri ayam ni. Itulah. Okey, baik. Kita ada soalan Puan Najah daripada Facebook, iaitu daripada Tuan Wan Najib Hamdan. Beliau ada yang mengatakan modal pusingan perniagaan ayam ni agak besar, terutamanya dari sudut makanan dan juga proses pembesaran. Boleh share tak macam mana untuk bermula? Okey, terus terang saya katakan bukan saya tak bagi Ayam Bismi ni sebenarnya kita punya expertise atau kepakaran adalah dalam bidang ternakan. Tetapi untuk memulakan peternakan ayam ni, kalau sekarang kos dia RM27 per bird. Bermaksud kalau RM27, kalau you nak buat 100,000 ekor ayam, you kena ada 2.7 million. Itu hanyalah untuk pembinaan ladang. Itu belum masuk lagi you beli tanah dan sebagainya. So 2.7 million kalau you nak menternak 100,000 ekor. Dan seterusnya you akan kalau you buat contract farming bersama macam Ayam Bismi, kita buat contract farming bersama KFC Ayam Mas, you akan kena sediakan upfront money untuk diorang sebab diorang akan supplykan dedak, supply anak ayam dan sebagainya dan you akan hantar semula ayam tu kepada diorang. Jadi selepas tu kita akan dapat dia punya payment. Dan sekarang ni pun kalau untuk penternakan ni, kalau kita nak buat ladang dan sebagainya ni, kita perlu minta kebenaran daripada pihak majlis daerah. Maksudnya akan ambil masa 2 tahun lah dan apabila dapat kebenaran daripada majlis daerah ni, barulah akan dapat lesen peternakan unggas daripada veterina. So benda ni akan mengambil masa yang panjang. Jadi untuk industri penternakan ayam ni juga satu lagi, modal besar dan masa dan sebagainya, ia tidak sesuai secara kecil-kecilan. Contohnya kita kata kita nak belalah 10 ekor makan sendiri okeylah kan. Tapi kalau sampai kita nak menjual dan sebagainya, dia tak boleh dimulakan dalam skala yang kecil. Jadi cadangan saya kalau tuan berminat untuk terlibat dalam industri ayam ni, boleh mencuba dulu untuk menjadi ejen atau stokis, belajar dulu berniaga ayam. Dan sebab berniaga ayam ni, pasaran ni penting. Sebab Ayam Bismi ni telah berada di pasaran ni selama 30 tahun. Makanya kita dah tahu pasaran mana yang boleh kita buat. Contohnya kita tak sangat suka kepada pasaran hotel dan sebagainya, supermarket dan sebagainya, due to kita dah faham bahawa industri hotel ni adalah melibatkan kepada payment yang lambat, manakala supermarket ni dia akan lebih kepada payment yang payment lambat dan juga dia orang akan
slick you, macam pricing tu memang sangat-sangat dia orang tekan lah. Jadi pada saya, kalau you rasa berminat untuk venture dalam bidang ayam ni, sebab terbukti bahawa perniagaan ayam ni adalah sesuatu yang walau dalam keadaan apa sekalipun akan dimakan, akan dibeli, maka saya cadangkan you bercuba dulu menjadi ejen dan stokis. Boleh juga kalau nak cuba jadi ejen dan stokis dengan Bismi, atau ada je syarikat-syarikat lain, Ladangku, jenama lain Ayam Zainul dan sebagainya. Saya tak nak limit, bermaksud saya bukan nak ajak tuan-tuan untuk menjadi ejen dan sebagainya, tetapi itu cara yang terbaik. Dan tuan-tuan, puan-puan boleh juga, kebanyakan ejen dan stokis saya ni adalah sebenarnya diorang ni suri rumah. Diorang beli satu peti ais dan diorang masuk ke ayam, dan seterusnya diorang ada grup WhatsApp dan sebagainya, diorang post, dan setengahnya tu diorang sendiri yang akan bawa dengan motor delivery kepada pelanggan-pelanggan mereka. Ataupun kalau nak berniaga yang lebih challenge atau advance lagi, kalau ada modal dan sebagainya, boleh fikirkan, sebab sekarang ni orang dah lebih kepada halal mart. Jadi membuka halal mart bukan besar-besaran, mungkin kita buka kecil-kecilan dulu. Di situ tuan-tuan boleh ada ayam, boleh ada daging, boleh ada produk-produk Muslim yang lain seperti burger dan sebagainya kan. Jadi itu pada saya lebih sesuai lah. Sebab bank pun sekarang untuk nak buat ladang ni, macam saya kata tadi 2.7 million ni, bank pun agak berhati-hati dengan memberi pinjaman pada masa sekarang. Namun begitu hasrat tadi, puan tadi, untuk berniaga adalah kita patut hargai. Puan sendiri pun kalau dah ada hasrat begitu, cubalah cari jalan. Sebab sebenarnya dah ada keinginan untuk melakukan perniagaan tu. Teruskan. Okey, baik. Terima kasih Puan Mazlina. Saya kira kalau nak bermula, kalau sebenarnya ada banyak pilihan untuk bermula terlibat dalam perniagaan ayam ni, because kita tahu kan ayam ni memang mendapat permintaan yang tinggi, tetapi melalui dia punya supply chain tu sebenarnya ada banyak area-area yang kalau kita tak mampu untuk ternak, kita boleh terlibat untuk pemasarannya. Something like that. Dan saya juga difahamkan dalam tempoh PKP ini, Ayam Bismi juga ada beralih juga, ataupun bukanlah beralih, maksudnya another you punya revenue stream adalah ayam-ayam yang boleh dipesan melalui ayambismi2you.com. Saya kira ini adalah new norms yang berlaku sekarang, kerana kalau kita tengok sekarang ni pada hakikatnya PKS perlu terima hakikat bahawa cara menjalankan perniagaan kini telah pun berubah dan semua usahawan perlu menyelesaikan diri. Dan menurut kata Presiden Persatuan PKS Malaysia iaitu Datuk Michael Kang, beliau sendiri telah mengakui bahawa peningkatan ketara dalam mengadaptasi digital dalam kalangan PKS pasca penularan COVID-19 ni sepanjang tempoh PKP, di mana kira-kira 40% telah pun meningkat. Macam di Ayam Bismi sendiri, banyak tak sale yang telah di-generate daripada ayambismi2you.com ni? Ya, dan betul soalan ni. Saya pun bila berlakunya PKP ni, kita semua pun terkejut kan, bukan saya kan, semua orang pun terkejut. Begini, apakah yang patut kita lakukan dan sebagainya. Pada hari kedua PKP, kita terus cari platform ayambismi2you.com. Kita terus develop dan kita terus minta pelanggan kita pesan di atas talian. Sama ada, sebab semasa PKP ni, walaupun sektor essential ni tak ada langsung yang disekat dan sebagainya, tapi kita tak nak orang bersesak-sesak di outlet kita. Jadi kita ada 13 outlet, kita tak nak orang bersesak-sesak di outlet. Maka ayambismi2you.com ni juga dia boleh pesan, dia buat bayaran atas talian dan seterusnya dia akan datang pick up pada pukul berapa dan kita terus potong dan dia boleh mungkin tak keluar pun daripada kereta, kita hantar kat kereta dan dia boleh terus balik. Jadi di situ selain daripada ayambismi2you.com ni juga, kita juga ada pesanan di atas talian melalui WhatsApp yang mana kita launch kita punya platform ni, dan kita hire lebih kurang 20 orang runner dalaman dan juga luaran untuk hantar ayam daripada 13 outlet kita ni. Dan juga untuk ejen kita yang 250 orang di seluruh Malaysia ni, mereka sendiri setengahnya menjadi runner.
Kita keluarkan surat daripada Ayam Bismi mengatakan bahawa sepanjang PKP ni mereka ni adalah pembekal, adalah ejen dan stokis Ayam Bismi, dan dengan surat itu mereka boleh bergerak untuk hantar ayam kepada pelanggan-pelanggan mereka. Maka untuk Ayam Bismi ni sepanjang PKP sebenarnya kita agak terbalik dengan perniagaan lain. Alhamdulillah perniagaan kita ni sustain dan saya katakan ianya bertambah daripada biasa. Dan cumanya kita kena mengelola fikiran kita. Kita ni sama ada kita nak berjaya ke tidak dalam mengatasi sesuatu masalah itu bergantung kepada cara kita mengelola fikiran kita. Ada orang yang bila terjadi sesuatu dia dah panik. Macam mana ni? Apa nak buat ni? Dan hari-hari kerja dia dekat Facebook, komplain sana, komplain sini, join boycott tu, join boycott ni, which is benda tu bukan perkara sepatut yang perlu kita buat. Apa yang kita perlu lakukan sama ada di masa biasa ataupun di saat kita menghadapi masalah adalah bagaimana cara kita mengelola fikiran kita. Dan cara nak mengelola fikiran ni kena belajar. Kena belajarlah. Saya Alhamdulillah, jadi kita tak panik sebab saya cuba tuan-tuan bayangkan, saya ada 300 staff which is gaji saja 400 ke 600 ke 700 ribu. Apa akan terjadi kalau sesuatu terjadi kepada bisnes saya? Jadi benda tu sebenarnya kita mesti sebagai bosses dan sebagai peniaga, kita kena pandai bertenang dan kita susun atur balik benda tu, dan kita jangan buang masa kita dengan perkara-perkara yang tak perlu. Contohnya dahlah keadaan terdesak, kita masih lagi tengok TV. Kita masih lagi join orang-orang yang negatif. Jadi perkara-perkara sebegitu akan menyebabkan kita nak mengelola fikiran kita tu menjadi lambat. Otak kita tu tak boleh perform untuk mencari jalan pada tahap yang maksimum. Jadi itulah saya banyak benda sebenarnya saya nak pesan sebab saya lihat saya ada Facebook. Saya lihat macam mana, sebab Facebook ni adalah bahasa dalaman kita tau. Jadi saya lihat macam mana orang yang melenting dengan sesuatu perkara, which is benda tu adalah wastage yang sepatutnya kita tak buat. Sepatutnya emosi marah kita tu, emosi dendam, emosi sakit hati kita tu, kita gunakan untuk meningkatkan diri kita. Bukannya kita sebagai seorang manusia, contohnya kita ada 10 bateri lah. Kalau dekat handphone pun kita ada bateri kan, ada hayat, ada contohnya habis tu kita kena charge. Begitulah juga dengan pemikiran kita. Jadi kalau pemikiran kita tu yang ada 10 tu, 8 kita dah guna untuk berbalas-balas dalam Facebook, untuk buat benda-benda yang tak perlu. Jadi hanya tinggal 2 untuk kita berfikir untuk mencari strategi. Cukupkah pemikiran yang 2 daripada 10 tu untuk kita menelusuri atau menjalani musim-musim PKP ni? Sebab ini adalah musim yang bermasalah. Jadi bagaimana kita mencari jalan, contohnya macam saya, anak saya sekarang tak pergi sekolah, kita panggil cikgu untuk ajar tuition. So kita sendiri, saya sendiri tuan-tuan dan puan-puan, saya ada, hari ni kebetulan saya tak ada kelas, petang sekali saya ada kelas. Satu hari saya ada lebih kurang 6 jam atau 8 jam kelas online. Jadi saya ikuti kelas-kelas online sebab inilah masa untuk kita meningkatkan diri. Kita nak mengelola fikiran kita ni sama ada positif ke negatif ke, mesti kena ada ilmu. Ya memang betul spiritually aku rajin sembahyang, aku minta ke Allah sebagainya, ya Allah tetapkanlah aku pada landasan yang benar dan sebagainya, tetapi Allah juga minta kita berusaha. Dan saya nak cerita kat sini, saya ada satu mentor. This is a very underground mentor, orang yang menguruskan syarikat yang berbilion punya trading disenaraikan di bursa. Apabila saya tanya kepada dia, kita jarang bersembang sebenarnya, tapi kalau saya ada kebuntuan dan sebagainya, saya tanya kepada dia, macam mana ni, boleh tak saya nak bertanya, saya ada masalah sebegini. Ayat pertama yang dia akan jawab kepada saya, dia tak jawab benda lain. Dia kata Iqra. Maksudnya dia suruh saya membaca. Walaupun dia ada ilmu, dan selepas tu okey, saya kata saya berjanji saya akan membaca, dan dia juga akan selepas itu memberi pandangan-pandangan daripada dia. Kalaupun saya mesej 2 bulan kemudian saya ada masalah, ayat pertama yang dia akan jawab Iqra. Maksudnya membaca. Jadi kejayaan syarikat-syarikat, pemimpin-pemimpin syarikat dan sebagainya ni, mereka ni banyak membaca, banyak mendengar, banyak mengikuti orang-orang yang berjaya. Maka pada saya menasihatkanlah kepada penonton-penonton bertuah
puan-puan, tuan-tuan yang bertuah, yang berbahagia pada hari ini, marilah kita gunakan kita punya otak ni untuk belajar tanpa henti, walau berapa pun umur kita, walau sekaya mana pun kita, teruslah kita belajar. Ya, itu memang sangat menarik kerana betul, saya sangat bersetuju 100% dengan Puan Hajah, kerana itulah dekat InScan ni kita tanpa hentinya memberi kita cuba membantu usahawan melalui modul-modul pemasaran, melalui modul-modul macam mana usahawan nak belajar tentang bisnes. Kita fokus kepada kepada program-program latihan dalam pemasaran. Jadi kepada mereka di luar sana, dalam tempoh musim PKP ni, InScan juga akan menambah kelas untuk mereka belajar, kerana kita memang tahu modal ilmu ni antara modal yang sangat penting selain daripada modal keuangan. Kerana macam Puan Hajah kata tadi, kalau ada banyak sekalipun duit, kalau you ada banyak pemodal berbentuk keuangan tetapi you tak tahu macam mana nak manage, you tak ada ilmu macam mana nak mentadbir urus bisnes, mungkin di situ pun akan ada isu jugalah. Dan sebelum tu Puan Hajah, saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Wan Fazlina, Wan Fuad, kerana dalam Facebook kita beliau telah pun share senarai outlet senarai outlet beliau. I tak tahu lah ni Ayam Bismi ke dia ke, I'm not so sure. Dan kita ada pertanyaan daripada Puan Sarah dekat Facebook, Puan Sarah Levi Dovi. Beliau bertanya, macam mana untuk kita buat bisnes nak bersaing secara sihat dalam bisnes ni Puan Hajah? Okey. Saya tak tahu bisnes apa yang dia maksudkan. Saya bila saya tak tahu bisnes tu, saya akan menjawab secara general je lah. Ya, silakan Puan Hajah. Kalau nak tengok ayam ni kan, saya bagi contoh ayam lah. Kita nak bersaing secara sihat ni bermaksud kita dulu kena sihat. Betul tak? Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak bersaing secara sihat? Maksudnya, kita tak perlu ada company yang besar. Ada orang yang mengatakan, kenapa Ayam Bismi tak nak jadi peneraju untuk menyelesaikan isu ayam halal dan sebagainya. Saya beritahu bahawa saya tak nak jadi besar, tetapi saya nak jadi comel. Maksudnya, bila comel tu, kita bayangkan di dalam satu rumah yang comel tu, rumah dia kecil je, tapi dia ada komplit. Ahli-ahli keluarga yang mesra, ada dapur yang comel dan bersih. Maksudnya di dalam ayam sendiri, saya ada ladang saya yang boleh cater pengeluaran ayam yang berkualiti, yang kalau dia tak sakit, tak payahlah kita nak pergi dia makan ubat. Kita banyakkan beri ayam kita makan probiotik, suplemen, beri dedak yang tidak ada sisa darah babi dan sebagainya. Dan bila ke kilang pula, kilang kita comel, dan ada penyembelih yang memang diiktiraf dan memang selalu kita mentor dan sebagainya, outlet kita pula. Jadi benda tu adalah satu putaran. Maksudnya kita dulu kalau nak persaingan sihat tu, kita dulu kena sihat. Kalau syarikat kita tu sihat dan bersama dengan spiritual yang kuat, kita dalam diri kita ni, kita kena redha dan kita kena faham bahawa sesuatu perniagaan yang kita buat tu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya sebegini. Apabila kita maksudnya kita solat, kalau saya senang cerita kalau saya lah. Doa solat saya selain daripada untuk keluarga dan seterusnya, dan untuk Ayam Bismi saya katakan begini, ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku untuk menguruskan Ayam Bismi. Sesungguhnya aku tak faham, aku tak tahu. Aku bukan pandai ya Allah, tetapi aku ingin menjaga agamamu melalui pemakanan ayam yang halal. Itu yang kita tekankan. Dan juga apabila solat duha, itulah spesifik doa saya. Jadi kita menyerahkan bulat-bulat diri kita kepada Allah. Sebab kita kena faham ya, kita ni berniaga, kita kena buat branding, kita kena buat marketing. Branding ni sangat penting, sangat-sangat penting. Marketing pun sangat penting. Kalau kita tak buat branding dan sebagainya, orang tak akan nampak perniagaan kita. Jadi Waimah kita buat marketing, keluar Waimah dah berkata. Bila kita buat marketing sekali sekuat mana pun, jika Allah Ta'ala tidak membuka
tidak membuka pintu hati atau tidak membuka pandangan orang kepada produk kita, benda tu tak akan terjadi. Jadi spiritual dengan technical kita tu kena kuat. Dan kita kena reza. Kalau macam sekarang ni kan orang heran tau, ada gerai makan. Tetapi kenapa gerai kita yang laku? Yang pertama mungkin dia buat marketing viral. Dia buat marketing viral, orang datang. Orang makan tak sedap, sekali tu je orang datang. Yang sebelah ni masak sedap tapi tak tahu buat marketing. Tak nak buat marketing. Cukuplah. Daripada dulu saya memang bisnes macam ni pun, saya pun dah cukup. Jadi bila kita nak buat bisnes ni, kita kena sihatkan bisnes kita, sihatkan hati kita, sihatkan pemikiran kita, dan kita buat dengan yang terbaik. Dengan tadi yang saya cakap tentang Iqra tu, kalau nak jual nasi lemak sekalipun, walaupun nasi lemak tu banyak je orang jual nasi lemak, tapi kenapa nasi lemak Salihah tu yang famous? Melalui instan, kan? Dengan izin Allah. Kenapa dia famous? Jadi apa strategi yang dia ada? Jadi benda-benda macam ni kita kena ada satu strategi dan kita kena ada satu model. Di dalam NLP ni, dia macam ni ya. Di dalam NLP ni kita tak payah susah-susah tau. Sebab saya tadi tak tahu puan yang bertanya tu bisnes apa. Contohnya kalau puan nak bisnes, kita ambil nasi lemak lah. Sebab nasi lemak ni satu benda yang orang akan makan hari-hari. Kalau saya tak suka bisnes macam, saya suka kata, saya tak suka jual sikat. Sebab sikat tu, sikat rambut harga dia RM3, orang beli pakai 3 tahun. So 3 tahun pula baru orang akan beli sikat. Nora saya tak tahulah rajin beli sikat. Kalau saya memang saya jarang beli sikat rambut. Jadi saya tak nak berniaga benda-benda macam tu. Bila kita berniaga makanan, kita berniaga ayam sebenarnya, orang makan tu habis tau. Besok orang kena beli lagi. Tiba-tiba tetamu datang rumah, nak jamu apa? Ayam lah senang. Tadi Nora cakap, masak kicap lah sebagainya kan. Dan banyak juga yang kita jumpa memang anak-anak sekalipun, mama, lah apa kalau bukanlah ayam, adik tak best lah, atau jomlah mama nak pergi makan ayam. So ayam ni adalah satu benda yang memang orang akan makan lah. Jadi pada saya, tidak susah sebenarnya. Cari saja benda-benda yang kita ada, yang kita pandai atau yang kita berminat. Contohnya, macam saya kata tadi nasi lemak tu kan. Kenapa dia ni berjaya? Sebab kenapa dia berjaya? Okey, pergi beli. Kuah dia macam ni, ikan bilis dia macam ni, nasi dia macam ni, pandan dia macam ni, lemak dia macam ni. Jadi kita follow. Kita jangan pula dah buat-buat, dah ramai peminat, tak adalah pula daun pandan susah nak cari, tak payah buh daun pandan contohnya. Jadi benda-benda tu kena ada disiplin. Dalam bisnes ni satu lagi saya nak pesan, satu kena fokus, yang kedua kena ada disiplin. Dan saya tak akan lupakan bahawa semua ni mestilah diiringi dengan menuntut ilmu dari masa ke semasa. Okey, baik. Terima kasih Puan Mazlina atas tips dan juga panduan. Daripada tadi kita bercerita tentang kepentingan modal ilmu dalam mentadbir urus perniagaan. Baik, dalam soalan Zoom kita ambil daripada Puan Rohana. Beliau ada bertanyakan soalan. Puan Mazlina, apakah strategi yang berkesan untuk bisnes pasaran yang kecil, niche market ni? Apa strategi yang terbaik? Apa tadi soalan dia? Untuk bisnes yang? Strategi yang berkesan untuk bisnes-bisnes yang pasarannya kecil. Maknanya dalam niche market ni. Apa contoh dia? Apa contoh bisnes tu, Puan Nora? Saya tak pasti apa bisnes yang Puan Rohana ni terlibat kerana beliau cuma beliau cuma bertanya apakah dia boleh buat untuk bisnes-bisnes niche market ni. Maksudnya mungkin bisnes-bisnes yang agak bukan pasaran yang besar. Macam ayam ni satu pasaran yang sangat besar. Daripada tadi kita tahu orang makan ayam daripada pelbagai peringkat umur. Tapi macam bisnes-bisnes yang very niche ataupun very targeted market ni, apakah strateginya? Tu bila saya nak jawab tu dia akan bergantung kepada strategi ni, dia bergantung kepada produk perniagaannya jenis produk. Kalau macam tadi Puan Nora cakap kan, ayam ni seolah nampak macam senang buat bisnes, orang makan ayam. Tapi jangan lupa tau, sebab bukan kita sahaja yang bisnes ayam. Betul. Jadi ini sebenarnya ayam ni dah macam Red Ocean punya strategi dah tau. Tapi betul. Bagaimanakah kita dalam Red Ocean pun kita boleh sustain, boleh survive. Tapi kalau soalan masih boleh berenang, masih boleh sustain. Tapi kalau pasaran kecil ni saya tak faham. Mungkin pasaran kecil tu adalah pasaran kecil di lingkungan. Contohnya dia menjual nasi lemak, tetapi dia hanya boleh cater untuk certain area sahaja, ataupun dia jual produk yang hanya contohnya dia jual contact lens.
contact lens mata harimau. Hanya untuk orang yang memakai contact lens mata harimau sahaja yang akan memakai. So saya tak Oh, faham lah benda tu. okey, Puan Mazlina. Hmm. Puan Wana dia dah respon balik. Dia kata niche market untuk produk-produk craft tangan. Oh, okey. Kalau untuk produk-produk craft tangan ni, pada saya kalau lebih kepada kalau benda tu boleh dipost, dia lebih kepada kita kena mencari di Facebook lah pelanggan-pelanggan kita. Sebab tak semua orang suka craft tangan ni. Dia akan, you kena cari contohnya grup dekor-dekor rumah. Itu adalah Tapi ada golongan-golongan yang very appreciate craft tangan ni juga kan? Ya. Tapi kita kena carilah. Kita kena cari, maksudnya pada saya sekarang ni di Facebook lah. Saya senang je kalau sekarang ni kita fokus pada masa kini Facebook. Jadi kalau kita ada barang-barang craft tangan ni, kita update je dekat Facebook kita kan, kita add Facebook kita kan ada 5,000 kan. Kita update je hari ni kemas-kemas ni, buat-buat ni. Jadi di samping tu orang akan tengok, dan juga kalau boleh buat FB page, kita target lah orang-orang yang suka-suka kemas rumah ni. Jadi cari kepada itu, akan ada pembeli dia. Barang apa pun yang kita buat akan ada pembeli dia, don't worry. Kan, betul. Baik. Dan bila Nora, bila bisnes ni kan, kita kena ingat macam ni tau. Setengah orang ni dia buat bisnes, dia menjual. Dia jangan rasa diri dia menjual. Contohnya kalau saya nak pergi jual ayam dekat orang, macam kalau dia rejection, kita sakit hati tak? Betul tak? Kita rasa aku nak jual ayam, kenapa tak nak beli semua kan? Tetapi apabila kita nak jual craft tangan dan nak jual sebagainya, kita nak jual ayam, contohnya kita nak bagi dia rasa bahawa kita nak bagi dia makan ayam halal. Kalau dia menolak, bukan saya yang rugi, dia yang rugi. Kalau you, puan tadi ada craft tangan yang cantik, saya nak beri you kebahagiaan dengan memiliki craft tangan saya ni. Dan rumah yang akan cantik dengan craft tangan ni akan membahagiakan. Kalau orang datang pun, oh cantiknya craft tangan ni. Kalau dia tak nak beli, bukan salah kita sebab dia tak nakkan keindahan tu. Jadi kita kena ingat macam tu, baru kita akan terus struggle. Dan prospek ni, walaupun benda niche market ni, prospek ni kena banyak. Jangan kata kita cari prospek, katalah hari ni cari 10, dia menolak, hanya beli 2 orang, tinggal 8. Cuba bayangkan kalau kita ada 1,000 prospek. Prospek ni kita boleh cari dengan melalui yang tadi kita cakap lah, Facebook ke, kita punya YouTube ke, buat video ke, benda yang kita duk buat craft tangan tu, ataupun kita punya Insta, itu memang level marketing lah tu. Okay. So again dia berbalik kepada modal ilmu Puan. Baik, kita ada 2 soalan. Dua soalan daripada Facebook Puan Najah. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada J. Ishak yang telah pun memberikan sedikit komen dalam kita punya Zoom platform, di mana beliau berkata dia memang setuju apa yang Puan Najah katakan tadi, di mana kita kena gunakan energi dan mindset untuk kebaikan. Ilmu dan spiritual ni must be balanced. And time PKP ni everyday ada kelas, tengok Netflix pun tak kesampaian because kita tak tahu macam mana orang lain boleh relax Maksudnya melalui pengusian J. Ishak ni memang betul dia kata dalam tempoh PKP ni memang ramai orang memilih kepada yang positif, kepada yang sentiasa melihat ruang-ruang penambahbaikan. Mereka sentiasa mencari peluang-peluang untuk menaikkan kualiti diri masing-masing. Ada juga orang yang suka gesek biola ni Puan Najah, tapi seboleh-bolehnya everyone mesti kena positif. Peluang saya kira sangat banyak, bukan inscan sahaja. Pelbagai merentas kementerian punya agensi ni menawarkan banyak program. Kita sahaja yang nak pilih dengan tidak ataupun nak luangkan masa. Baik, saya nak teruskan kepada soalan di Facebook Puan Najah. Kita ada 2. Pertama, soalan daripada Puan Nora Syikin Habibur. Bagaimana untuk mencari mentor yang bagus? How to look for a good mentor? Ini daripada soalan Puan Nora Syikin. Yang kedua daripada Dr. Linda Mat Hassin. Beliau ni mungkin kita consider sebagai frontliner juga. Beliau juga bertanya, Puan Hajah, apakah nasihat Puan Hajah kepada wanita yang berkerjaya tetapi mahu berjaya dalam perniagaan selain daripada modal ilmu dan modal keuangan yang kena ada? Okey, so ada 2 soalan di situ. Silakan Puan Hajah. Saya jawab Puan Nora Syikin dulu.
Ya. Mentor ni sebenarnya tadi saya bercakap tentang di dalam ilmu NLP kita kena ada model atau mentor. Mentor yang bagus ni sebenarnya kita kena ada a few mentor sebenarnya. Kalau sebagai seorang usahawan Muslim ni, dia mesti nak ambil Tan Sri Al-Bukhari sebagai mentor kan. Tetapi okey, kita jadikan kalau ada orang yang mengambil beliau sebagai mentor, kita jadikan beliau sebagai mentor, tetapi kita kena ada mentor di pertengahan jalan sementara mencapai dia. Contohnya, ada je orang yang contohnya, saya nak model atau mentor kepada Puan Mazlina, tetapi dia hanya baru menjual katalah 10 ekor ayam. Jadi dia nak mengejar saya yang menternak 1,000,000 ekor ayam ni jauh kan. Kita jangan ambil mentor ni yang terlalu jauh. Mentor ni kita tengok, kita boleh ada mentor yang jauh, tetapi kita kena tengok apakah orang yang dekat kita yang kita boleh modelkan. Dan mentor ni, kalau saya lah, ada mentor yang contohnya dia ada sisi baik, ada sisi tak baik kan. Jadi kita kena ambil yang sisi baik dia. Siapa saja pun boleh kita jadikan mentor, kita ambil dia punya kekuatan. Tidak semua orang, kalau orang tu melakukan kesalahan, yang kita benci bukan diri dia, tetapi yang kita benci adalah sikap dia. Tetapi kita jangan lupa bahawa setiap manusia ni dia ada dia punya kebaikan. Saya selalu tunjukkan benda-benda macam ni, benda macam ni. Satu paper ni kan. Paper ni saya tak tahu lah orang nampak ke tak. Saya akan lukis satu titik hitam di atas paper ni, titik hitam. Dan saya tanyakan apa yang tuan-tuan nampak di atas paper ni. Jadi ramai yang akan berkata saya nampak titik hitam. Tapi sebenarnya apa yang perlu kita lihat adalah yang putih di sekitar itu. Bukannya titik hitam tu. Tapi kalau saya tanya orang, apa nampak? Saya nampak titik hitam. Itulah yang berlaku pada kita sekarang. Jadi pada saya, bergantung kepada bisnes apa yang dilakukan. Contohnya, kalau kita dalam bidang kosmetik, saya nampak ada orang yang membuat produk-produk yang selamat, yang tidak menggunakan mercury, yang selamat dipakai sesuai untuk baby. Jadi kalau kita nak bisnes, kita pilih mentor-mentor yang sebegitu. Ada orang yang bermentorkan orang spiritual. Maksudnya dia memang seorang ustaz dan sebagainya. Dan apa yang dia dapat tu nanti, ilmu tu adalah ke arah spiritual lah. Dan kita sebenarnya kalau kita nak bisnes, kita of course, kita kena ada spiritual dan juga ilmu kan. Jadi benda-benda tu kena kuat juga, ilmu tu kita kena kuat. Jadi mencari mentor ni, kita kena cari mentor kalau kita pandai untuk menggunakan ramai mentor. Ada mentor akan mentor kita dari segi spiritual, ada mentor akan mentor kita dari segi teknikal. Itu yang penting. Dan mentor ni sebenarnya macam saya kan. Saya selalu je sharing dekat Facebook kegagalan saya ditipu, saya dihina. Ada orang yang baca benda tu. Tapi ada orang yang dia macam, alah tak berapa nak famous lah, baiklah aku ikut orang yang famous lah. Saya tak nak sebut lah, ramai kan orang mentor-mentor yang famous. Tetapi kadang-kadang mereka itu tidak melalui apa yang kita lalui. Contohnya mereka ini lahir, belajar, dan setengahnya tak ada buat bisnes pun, tetapi Allah beri mereka kebolehan untuk menjadi seorang speaker, seorang trainer, seorang mentor. Dan bagus kita ikuti orang-orang sebegini. Tetapi cuba kita cari, kita lihat bagaimana Puan Fazilah sharing dalam sesi InScan baru-baru ni. Ya Allah, kita lihat bagaimana dia begitu tenang walaupun masa tu kilang dia tak boleh buka, butik dia tak boleh buka. Macam mana dia tenang sharing semasa PKP tu. Saya rasa Allah, inilah orangnya yang perlu kita jadikan sebagai mentor. Dia pun tidaklah keterlaluan sharing dengan bahasa-bahasa canggih, bahasa-bahasa korporat dan sebagainya, sharing yang santai. Yang mana di situ kita, yang pertama tadi saya cakap tentang mengelola fikiran. Yang kedua ialah tentang kekuatan kita tu. Bagaimana kita menghadapi. Dan benda-benda tu betul lah dengan nama produk dia Siti Khadijah tu. Memang kita nampak. Walaupun kita tengok kadang-kadang dia sharing. Apa ni benda ni. Tapi itulah yang patut kita ambil sebagai mentor, sebagai jalan petunjuk untuk kita melalui situasi ini. Okey, untuk Dr. Linda ni, Dr. Linda ni adalah orang yang membantu saya, Alhamdulillah. Itu dalam sesi saya sebelum ni saya cakap, saya adalah orang yang mengalami depression, which Dr. Linda ni diagnose saya with this disease
bukan disease, stres yang keterlaluan menyebabkan dua benda yang di atas buah pinggang tu, keletihan, terlalu stres. Kononnya nak berjuang, nak bisnes, nak jaga orang tu, nak jaga orang ni sampai terlupa jaga diri sendiri. Dan untuk wanita yang berkejaya ni, selain daripada ilmu dan sebagainya, kita kena jaga emosi kita. Emosi ni, kalau tuan-tuan nak tahu, emosi ni terbentuk 100 hari semasa kita di dalam kandungan ibu bapa kita. Emosi di dalam diri kita. Contohnya sebagai saya ni, ibu saya 6 tahun berkahwin, barulah mendapatkan saya. Dan ibu telah mengalami 6 kali keguguran arwah ibu saya sebelum mendapatkan saya. Jadi pada masa dia mengandungkan saya ni, dia mungkin telah beremosi. Mungkinkah dia merasakan bahawa adakah kandungan aku kali ke-6 ni akan keguguran, dia amat ragu-ragu, dia amat risau dan sebagainya. Jadi benda tu ada di diri saya. Maksudnya apabila saya melakukan tes DNA, saya adalah orang yang cenderung stres. Maksudnya kalau sesuatu perkara tu, mungkin orang stres level 1, saya dah stres level 5, level 6 sebenarnya. Tetapi apabila kita ada ilmu, apabila kita ada kawan-kawan circle yang baik, kita akan perlu juga bantuan dari segi perubatan, dari segi suplemen dan sebagainya. Contoh kita mengambil hydrocortisone dan sebagainya. Kita perlu juga test doktor dan sebagainya. Sebab nak berkejaya, tambahan pula bekerja bersama suami, which dia ada pendapat dia, kita ada pendapat kita, dan nak berjaya, nak menjaga staff, nak lihat bagaimana nak buat strategi punya, macam mana nak buat connection dengan customer, macam mana nak train staff, ini bukan perkara yang mudah. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan di luar sana ada masalah tentang emosi dan sebagainya, benda ni akan berlaku tau kalau kita dalam bisnes. Tak kira lah kita kejaya ke kita dalam bisnes dan sebagainya, benda ni akan berlaku. Tiba-tiba kita bangun, kita rasa, ya Allah, kenapa? Rasa macam kalau orang Kedah dia panggil semok perut, macam stres. Tapi bila kita study balik, okey je, sebenarnya aku okey, anak aku okey, family aku okey, bisnes aku okey. Tapi kenapa aku ada perasaan sebegitu? Maka you boleh seek help daripada doktor ataupun you boleh ambil vitamin B dan sebagainya untuk you mengatasi perkara-perkara begitu. Dan perkara-perkara begitu juga kenalah dilakukan secara berdisiplin. Dan kita kena sadari untuk kita mengatasi sesuatu masalah dalam diri kita. Contoh, kita kena sadari bahawa aku ada dalam masalah body weight aku gemuk dan aku ingin merubah kepada menjadi lebih kurus. Maksudnya, jadi kita kena sadari dan kita kena sadari diri kita, aku ni kenapa anak aku tak buat masalah pun, anak aku cuma bergaduh sikit-sikit je, biasalah anak umur 2 tahun 3 tahun, tapi kenapa aku stres sampai pukul-pukul dia? Kita renung balik. Kenapa aku marah husband aku? Kenapa? Walaupun kita tahu kita wanita ni dia sehari dia ada 20,000 patah perkataan yang dia perlu keluarkan. Lelaki tu 7,000 saja. Walaupun kita tahu, kita cakap banyak dengan husband kita marah semua, tapi kita kena faham, kita kena study. Patut tak aku marah dia? Jadi perkara-perkara begitu bila kita sadari, aku perlukan bantuan perubatan atau suplemen dan sebagainya, boleh je pergi kepada doktor-doktor. Macam Dr. Linda ni adalah orang yang boleh handle perkara-perkara sebegini, dan juga boleh je kita beli vitamin, amalkan makanan sihat dan sebagainya. So penting sekali untuk mengelola fikiran dan juga menjaga hati kita. Itu sangat penting untuk berjaya. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan Mazlina. Saya kira sebelum kita mengakhirkan sesi kita pada hari ini, saya nak tinggalkan sesi ini dengan sesuatu yang boleh memberi inspirasi kepada semua orang. Kerana kalau kita lihat melalui melalui kata-kata Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, beliau adalah Ketua Perangkaan Malaysia, didapati 78,372 responden yang menjawab survey mereka yang telah dilakukan bakal hilang pekerjaan ataupun ada yang telah pun hilang pekerjaan. Jadi apakah motivasi Puan Mazlina ataupun tips-tips yang boleh diberikan kepada mungkin mereka-mereka ini yang tergolong dalam golongan-golongan ini untuk tempoh musim COVID-19, because pada saya
secara peribadinya, walaupun kita menampakkan hasilnya dah semakin positif kerana dengan kawalan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, tetapi kemungkinan kesan tu tidak akan, ataupun ekonomi kita tidak akan pulih seperti sedia kala dalam keadaan masa yang begitu singkat. Jadi untuk mereka-mereka yang mungkin yang telah pun hilang pekerjaan, ataupun mungkin juga kepada mereka-mereka yang bakal hilang pekerjaan ni, apakah yang mereka boleh lakukan untuk bangkit semula, Puan Mazlina? Ini juga boleh masukkan juga kita punya pengusaha-pengusaha ataupun mereka-mereka bosses-bosses walaupun industri kecil ni, Puan Mazlina, bagaimana mereka boleh bangkit semula dan terus bertenaga dan terus menjalankan apa yang mereka sedang jalankan secara konsisten. Silakan Puan Mazlina. Okay, dia sekarang ni bila bercakap tentang bangkit semula ni, kita bayangkan kita jatuh. Sekarang kita jatuh dan kita nak bangkit semula. Kita sakit, kita akan gosok-gosok dulu tempat kita sakit. Kita akan tengok tangan kita luka ke tak, lutut kita luka ke tak. Itulah perkara yang kita lakukan apabila kita jatuh. Jadi benda-benda ni bila kita jatuh, kita kena bangkit. Maksudnya kita kena buat apa saja. Walaupun sekarang ni contohnya kita bekerja di syarikat besar, seorang programmer dan sebagainya, tapi kita dibuang pekerjaan. Adakah kita nak menghabiskan simpanan kita tu saja? Atau adakah kita menjadi stokis atau ejen atau memulakan perniagaan, atau kita balik ke kampung, ada rumah mak ayah kita di kampung contohnya, back to nature balik. Bila kita pergi bila kita pergi ke Switzerland dan sebagainya, dia orang tanam sayur kan kat tepi rumah. Jadi kenapa kita ni kadang-kadang, walaupun saya akui dah ramai dah orang yang berkebun di rumah ni, walaupun kita akui benda ni berlaku, tetapi why not kita lakukan ianya dalam skala-skala yang besar. Maksudnya ada je rumah mak ayah kita di kampung yang ada tanah, kita balik kepada nature balik. Tak salah, tak apa orang kata, tak buruk pun benda tu kan, sebab bercakap tentang jatuh untuk bangkit semula. Berlainan yang dia hadapi, tetapi apa pun kita kena melaluinya. Dan saya nak katakan bahawa siapa kita sekarang adalah siapa kita 5 tahun akan datang. Ya, pada 2016-2015 dahulu, saya sekarang ni 2020. Pada 2015-2016 dulu, saya sedang terkinja-kinja di atas kerusi. Kalau mentor saya kata naik atas kerusi, saya naik. Pada masa tu perniagaan saya telah trading turnaround saya pada tu dah 68 juta. Pada masa tu saya tidak jatuh, tetapi saya merasakan saya perlu buat satu lonjakan baru dalam perniagaan saya. Naik atas kerusi, apa semua, kalau orang tahulah apa saja yang disuruh buat, saya buat pada masa tu. Saya perhambakan diri betul-betul kepada ilmu yang saya cari masa tu. Dan saya melalui pengalaman tu selama setahun 6 bulan. Dan itulah apa saya sekarang dalam bidang perniagaan. Apa ilmu yang saya belajar 2015-2016 tu adalah saya tuai pada masa sekarang. Begitulah juga tuan-tuan dan perempuan. Kalau pada masa sekarang ni tuan-tuan asyik, bagaimana ya resepi nak buat pulut sekaya, bagaimana ya kita nak buat nak masak kek. Itulah yang tuan-tuan dan perempuan akan jadi 5 tahun akan datang. Boleh buka kedai kek ke, boleh buka kedai pulut sekaya ke. Jadi pada saya apa pun yang jadi, hilang pekerjaan dan sebagainya, duduk sejenak, kelolakan fikiran kita, fikir, apa yang aku boleh buat, anak aku macam ni, keluarga aku macam ni, aku perlukan macam ni. Kalau ada yang perlu kita kena jual-jual. Sebab sebenarnya kita ada satu kereta pun dah cukup dah. Kan? Kita ada 2-3 biji kereta, kita jual. Kalau ada rumah pun yang melebihi daripada apa yang kita perlukan, jual. Kan? Jadi sampai saya ceritalah, kalau terpaksa balik kampung, kalau jual rumah, ada mak ayah di kampung nak betulkan, kita kena buat benda tu sebab kita telah terjatuh. Jadi untuk bangkit semula, apa cara sekalipun, kita kena lakukan. Buat imo sekalipun kita sampai ke tahap yang kita berkolok bergadai lah. Macam saya dengan Tuan Haji dulu berniaga, sampai kena gadai saya punya gelang emas dan sebagainya kan. Kita kena lakukan. So first of all, kita
step back, kita terima bahawa tidak akan berlaku sesuatu perkara itu tanpa izin Allah. Tidak akan bergerak sesuatu zarah itu tanpa izin Allah. Allah mengajarkan kita bahawa apakah yang perlu, apakah benda-benda yang telah kita lalui, apakah benda-benda yang kita hadapi sekarang ni yang mana tak sepatutnya kita buat. Contohnya, kalau kita pergi ke Australia, saya ambil contoh, kita pergi ke Australia. Mereka hanya pergi ke supermarket untuk membeli barang. Mereka tidak berjalan-jalan di supermarket bawa anak dan sebagainya. Dan hidup mereka ni mereka habiskan di rumah, mereka piknik di tepi pantai, di taman dan sebagainya. Tetapi kita apabila kita nak tenangkan diri, kita pergi ke supermarket. Dan kita akan beli makanan yang mahal-mahal, contohnya kopi sampai satu gelas RM20 atau makan RM50, bahkan sushi yang RM100, RM200. So benda-benda macam tu sebenarnya kita ni telah lebih daripada telah lakukan lebih daripada apa yang sepatutnya kita lakukan. Jadi saya rasa tak susahlah benda tu, dan ada je syarikat yang akan memerlukan pekerja. Contohnya dalam ayam bisnis sendiri, kita ada hire runner, kita ada hire untuk cuci ayam, kita ada hire supervisor sebab bila production kita bertambah. Dan ejen-ejen kita pun ada yang hilang pekerjaan dan mereka menjadi ejen. Jadi tidak mungkin orang rasa puan senanglah dia cakap dia berada pada posisi dia, tetapi kita bercakap tentang jatuh. Takkan kita nak expect orang datang angkat kita. Jatuh, tolong, mari saya tolong, mari saya lapkan luka. Kita yang jatuh, kita yang terluka, kita yang sakit, kita yang kena ubati diri kita. Sebab kita kena faham, orang lain pun sedang terjatuh. Bukan hanya kita seorang. Jadi kita jangan, kerajaan kenapa tak bagi ni, kerajaan kenapa macam ni, kerajaan kenapa macam tu. Semua nak harapkan pihak kerajaan. Betul, kita mengharapkan pihak kerajaan, tetapi kita sendiri kenalah mandiri, menjaga diri kita sendiri. Dan di masa-masa sebegini, kalau kita duduk di rumah, tak nak buat sesuatu, contohnya pandai buat keras tangan, whatsoever, pandai buat jahit tudung ke apa ke, buatlah sesuatu kan. InsyaAllah benda tu kena mengelola fikiran. Baik, tadi balik Nora, insyaAllah. Semangat mesti kuat. Ya, betul. Terima kasih banyak Puan Hajah. Ya Allah, perkongsiannya saya kira menyeluruh daripada kalau kita kata perkongsian Hajah hari ini daripada head to toe, maksudnya lengkap. Maksudnya bukan hanya sekadar jiwa, bukan hanya sekadar spiritual, tetapi secara keseluruhan in total kita semua kena kuat. Dan saya sangat suka apa yang Puan Hajah share tadi. Maknanya bila kita jatuh, hanya kita saja yang tahu sakitnya dekat mana, sakitnya macam mana dan apa ubat yang sesuai untuk diri kita sendiri. Jadi saya kira itu memang satu perkongsian yang memang sangat menarik. Okey, terima kasih lagi sekali Puan Hajah. Kami di eScan merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan. Saya juga nak menyampaikan rasa terima kasih CEO kami, Ketua Pegawai Eksekutif eScan, Encik Muhammad Firdaus. Tadi beliau sekejap sempat menjengah say hi dalam Facebook kita sebab hari ini beliau pun sibuk. Kita ada 4 program berlaku serentak dan beliau memang hari-hari dia memang sibuk lah. Saya pun tak tahu bila dia ada ruang-ruang kosong untuk diri sendiri, saya pun tak tahu. Lagi sekali Puan Hajah, terima kasih banyak. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi dan saya mengharapkan agar perkongsian yang kita ada pada hari ini memberikan begitu banyak benefit ataupun informasi kepada para usahawan di luar sana. Dan jangan lupa untuk minggu hadapan insya-Allah kita bawakan seseorang bersama-sama kita, iaitu pengasas produk kacang wanis bersama-sama dengan kita untuk pada masa dan hari yang sama. Baik, terima kasih Puan Mazina lagi sekali. Stay safe Puan Mazina, sampaikan salam kepada Tuan Haji. Sihat ke Tuan Haji? Sihat, alhamdulillah. Semua keluarga Bismi sihat ya di utara sana? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, terima kasih lagi sekali Puan Hajah dan terima kasih juga kepada mereka yang
terus menyokong e-scan yang sentiasa bersama-sama dengan kami yang berada, sama ada berada di platform Zoom ataupun yang berada di platform Facebook Live kami. Terima kasih lagi sekali dan jangan lupa stay safe everyone. Jangan lupa terus mengikuti perintah kawalan PKP ini dengan dengan SOP yang telah di-share oleh pihak kerajaan, dan jangan lupa terus bangkit kerana negara memerlukan anda. SME ni adalah tulang belakang Malaysia. Jadi kalau anda semua terus bermuram durja, bagaimana Malaysia ingin teruskan perjuangannya, ya. Baik, untuk itu terima kasih lagi sekali Puan Najah. Walaupun berbuka lambat lagi, tapi kita nak ucapkan selamat berbuka puasa. Kalau ada, Puan Najah sangat aktif dalam Facebook, kalau ada resepi-resepi ayam boleh juga share dengan kita semua. Baik, terima kasih Puan Najah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.